Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 27 Januari bersama saya Azin Hussein. Antara paparan utama. 7 anak kapal Malindo Air dikuarantin 14 hari di Zhengzhou, China. Legenda bola keranjang masyarakat antara 9 terkorban nahas helikopter. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 7 anak kapal Malindo Air telah dikuarantin selama 14 hari di Zhengzhou, China kerana terdapat seorang penumpang dalam pesawat dari wilayah Hubei yang disyaki mempunyai novel coronavirus. Menurut kenyataan yang dihantar dalam Facebook rasmi syarikat penerbangan itu, anak kapal tersebut mengendalikan pesawat dari Kuala Lumpur ke Zhengzhou pada 24 Januari lalu. Bagi meminimumkan penularan virus berkenaan, Malindo Air kini memantau rapi keadaan itu dan menyediakan bantuan yang diperlukan oleh anak kapal berkenaan serta pihak berkuasa di China. Penyaringan proaktif penumpang sedang berjalan. Semua penumpang Cina dari wilayah Hubei mesti mengemukakan sijil perubatan untuk membuktikan bahawa mereka layak menaiki pesawat. Penumpang yang didapati tidak sesuai untuk perjalanan akan ditolak untuk menaiki penerbangan. Sarawak bercadang menangguhkan sementara permulaan perkhidmatan penerbangan terus dari negeri ini ke Haikou, China menerusi syarikat Hainan Airlines berikutan penularan novel coronavirus di negara itu ketika ini. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, mengikut perancangan penerbangan terus itu akan bermula April atau Mei depan. Malah beliau sendiri dijadual akan ke Hainan, China Februari depan bagi menandatangani perjanjian dengan syarikat terbabit. Beliau berkata cadangan penangguhan itu juga dilakukan berikutan ramai di kalangan rakyat di negeri ini mahukan kemasukan pelancong Cina disekat sementara. Katanya Sarawak hanya akan menggunakan kuasa imigrasionnya untuk menghalang kemasukan pelancong Cina ke negeri itu sekiranya penularan penyakit berkenaan bertambah serius. Namun buat sementara waktu ini, kata beliau, belum perlu diputuskan lagi. Polis Johor menafikan kematian seorang lelaki dalam sebuah bas pelancong di pusat pemeriksaan pasport Kompleks Sultan Abu Bakar, Tanjung Kupang dekat Gelang Patah pagi semalam berkaitan dengan novel coronavirus. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri SCP Zulkhairi Muhtar berkata, lelaki tersebut bukan warga negara China seperti yang diviralkan. Sebaliknya seorang warga negara Singapura dan telah disahkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Mangsa disahkan mempunyai rekod perubatan sakit jantung dan rawatan yang dijalankan di Singapura. Orang awam dinasihati agar berhati-hati dalam menyebarkan berita yang belum dipastikan kebenarannya. Malaysia bercadang mengadakan perbincangan dengan kedutaan China di Malaysia mengenai penempatan rakyat Republik itu yang dikuarantin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, isu berkaitan logistik akan timbul apabila ramai warga negara China terpaksa dikuarantin. Ini adalah salah satu daripada masalah yang kita bincang panjang juga, logistik. Kalau dah ramai sangat datang, nak letak kat mana? Sebab they are well, they don't have symptoms. Dia kena kuarantin kat mana? Jadi kita mungkin ada salah satu daripada cadangan, kita bincang dengan kedutaan negeri China lah kemungkinan. Tambahnya, isu logistik itu antara yang dibincangkan dengan terperinci dalam mesyuarat penyelarasan kluster novel coronavirus 2019 nCoV di Putrajaya semalam. Selain itu, Wisma Putra akan terus memantau rapat keadaan 49 rakyat Malaysia yang masih berada di Wuhan yang kebanyakannya terdiri daripada mahasiswa dan golongan profesional. Beliau turut difahamkan China telah menyekat penerbangan antarabangsa komersial keluar dan masuk di Wuhan dan tidak membenarkan pakej pelancongan secara berkumpulan bagi warga negaranya keluar negara bermula 23 Januari. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo menggesa semua pihak menyemak maklumat berkaitan novel coronavirus terlebih dahulu sebelum ia dikongsikan kepada orang ramai. Beliau berkata semua pihak harus berhati-hati apabila berkongsi sebarang maklumat di media sosial mengenai isu tersebut.
kita perlu semak semula atau semak dahulu maklumat yang kita dapat itu sebelum kita kongsikan. Kerana kita lihat dalam 2-3 hari yang lalu banyak paparan yang telah pun dikongsikan di mana kemudiannya didapati bahawa ianya tidak benar, ianya palsu, dan ini telah pun menimbulkan banyak masalah. Telah memaklumkan dengan panjang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat penyelarasan kluster 2019 novel coronavirus yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri semalam. Menurutnya, KKM juga akan mengeluarkan maklumat melalui 2 saluran, iaitu laman Facebook dan Twitter rasmi milik kementerian itu, selain sidang media yang akan diadakan untuk berkongsi maklumat terkini. Semua masjid di Johor dan Terengganu akan mengadakan solat hajat bagi memohon agar Malaysia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penularan penyakit novel coronavirus. Sebanyak 913 masjid dan 1928 surau di Johor diarah mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat pada 31 Januari bagi tujuan itu. Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Datuk Mat Rofiki Samsudin berkata, sebelum ini semua masjid di Johor sudah mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat pada 17 Januari bagi tujuan sama. Pada masa sama, ramai dinasihati supaya mengamalkan doa memohon dilindungi dari penyakit taun dan penyakit berjangkit seperti influenza dan coronavirus ini. Sementara itu, di Terengganu, solat hajat bagi tujuan itu akan diadakan selepas solat maghrib malam ini. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar turut menasihatkan semua rakyat Terengganu supaya mengambil langkah penjagaan diri ketika berdepan dengan ancaman wabak jangkitan tersebut. Sementara itu, Masjid Putra Putrajaya ditutup untuk lawatan bermula jam 2 petang semalam susulan kebimbangan terhadap wabak novel coronavirus. Jurucakap Pengurusan Masjid Putra ketika dihubungi bernama berkata, penutupan itu berkuat kuasa sehingga satu tempoh yang akan dimaklumkan kelak. Buat masa ini, masjid tersebut hanya dibuka kepada umat Islam menunaikan solat. Pelawat bagaimanapun masih boleh mengambil gambar tetapi sehingga hadapan pintu gerbang masjid sahaja. Sebanyak 122 kematian daripada 113 kes nahas maut direkodkan dalam tempoh 8 hari sejak UP Selamat 16 dilancarkan pada 18 Januari. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman Alias berkata, jumlah kematian tertinggi adalah melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal iaitu 82 kematian. Menurutnya, Selangor merekodkan kes kematian paling tinggi iaitu 23 kes, diikuti Johor 15 kes, Sarawak 14, manakala Kedah serta Kelantan masing-masing 11 kes. Dalam tempoh berkenaan, sebanyak 12,948 kes nahas jalan raya direkodkan. Selangor mencatatkan jumlah nahas tertinggi iaitu 3,870 kes, diikuti Johor 2,005, Kuala Lumpur 1,540 dan Pulau Pinang 1,059 kes. 205,414 saman turut dikeluarkan. 6 kesalahan utama antaranya menggunakan telefon bimbit semasa memandu, tidak mematuhi lampu isyarat dan memandu melebihi had laju. UP Selamat 16 sempena perayaan Tahun Baru Cina akan diteruskan sehingga 1 Februari ini. Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menang tanpa bertanding Ketua Bahagian PAGO apabila tidak dicabar sehingga pencalonan ditutup 7 malam tadi. Turut menang tanpa dicabar, Menteri Besar Johor, Datuk Dr. Sahrudin Jamal bagi jawatan Timbalan Ketua Bahagian PAGO. Pengerusi Pemilihan Bersatu Johor, Ahmad Daud berkata, kesemua 26 bahagian di Johor mengemukakan borang pencalonan bagi pemilihan yang diadakan buat pertama kali. Kira-kira 80% bahagian menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 2 bahagian berdepan pertandingan 5 penjuru. Katanya, Pengerusi Bersatu Johor, Mazlan Bujang pula berdepan saingan 3 penjuru untuk jawatan Ketua Bahagian Tebrau. Mazlan ditentang Timbalan Ketua Bahagian Tebrau, Saiful Ahmad dan Ketua Sri Kandi Tebrau, Nurlihan Arifin. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir di beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah dengan hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku sehingga 12:30 malam ini. Menurut kenyataan Met Malaysia, kawasan yang dijangka terjejas di Sarawak ialah Sri Aman, Betong, Sarike dan Kapit. Di Sabah pula, kawasan terbabit ialah Pantai Barat dan Sandakan.
Seramai 30 warga emas yang kurang berkemampuan dari Kampung Cina, Kota Baru, Kelantan diraikan oleh Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi. Program itu salah satu cara untuk pengamal media di Kelantan membantu golongan sasar dalam merayakan Tahun Baru Cina. Presiden Kemudi Azran Fitri Rahim berkata, program berkenaan merupakan acara tahunan Kemudi dalam merayakan Tahun Baru Cina bersama ahli sekaligus mewujudkan suasana perpaduan dan toleransi antara kaum. Ia dengan kerjasama Jawatankuasa Penduduk Kampung Cina Kota Baru bagi mempromosi penduduk kampung itu yang mempunyai identiti berbeza dengan masyarakat Cina lain. Ini kerana mereka lebih gemar memakai kain batik sarung, fasih berbahasa Melayu dan lebih suka makan bersama budu. Biasalah orang kampung Cina ni kadang-kadang nak pergi kampung Cina lah. Banyak kecek bahasa Melayu. Jadi banyak orang tak cek orang Cina ke orang Melayu. Ni memang kampung Cina ni dia keturunan lah. Orang kampung dia cegau Cina, India, Melayu sekali ke. Duduk makan sekali. Kadang-kadang. Dan pakai baju pun? Baju pun nak tengok sendiri. Pakaian sarung. Tradisi dia. Dia boleh kau sekali tak kira bangsa punya. Kecek pun kalau you orang tak kenal tengok kulit bapak kita. Kata Melayu boleh juga. Hari ini Kemudi bawa warga emas dan juga ibu tunggal untuk datang sebab kita tahu mereka ni akan sambut Tahun Baru Cina dengan sederhana. Jadi kita bawa dia orang datang ke sini untuk merasai makanan di sini supaya dapat sambut Tahun Baru Cina ini dengan lebih meriah, dengan lebih bermakna pada tahun ini. Bagi Tan Ah Moy, berusia 77 tahun yang lebih gemar memakai kain batik, identiti masyarakat di situ yang turut digelar Cina Peranakan Kelantan menyambut Tahun Baru ini serba sederhana. Katanya mereka menyambut Tahun Baru Cina di Kelantan sejak nenek moyang membuka penempatan dan menetap di kampung itu sekitar tahun 1790, kemudian berasimilasi dan menyesuaikan diri dengan budaya Melayu. Sekolah dah, gula-gula ke, ayah-ayah kan cicak-cicak, ayah kita rebu kan, cicak-cicak kan, makan ramai-ramai, makan kelik mari. Kuih bakul ada ke? Kuih bakul ada, borimau, kuih bakul. Lepas tu baju raya? Baju raya beli apa? Baju raya kan, baju raya pakai, budak-budak ya beli ya kita beli mana. Pakai kain batik lah. Kain batik, baju biasa ni lah. Mereka dihidangkan makanan gabungan resepi makanan Tionghoa, Melayu dan India, simbolik perpaduan kaum dalam hidangan sempena perayaan itu. Lebih 1,000 pengunjung melawat kapal korek Tanjung Tualan Tindrech nombor 5 di Perak sempena 2 hari cuti Tahun Baru Cina. Mereka bukan sahaja berpeluang merasai pengalaman meneroka kapal seberat 4,500 tan itu, malah dapat menyertai pelbagai pertandingan menerusi Red Festival yang dianjurkan. Menurut pengarah projek pemeliharaan kapal korek TT5 Azian Muhammad Arif, festival diadakan pada setiap tahun bertujuan meraihkan keharmonian budaya di Malaysia. Ia bermula pada jam 12.30 hari sehingga jam 3 petang selama 2 hari. Dalam Red Festival at TT5, kita ada juga acara makan isang, kita ada pertandingan, contohnya guna chopsticks untuk memilih coklat antaranya. Kemudian kita ada acara makan buah limau mandarin, kita juga ada aktiviti mengira chopsticks. Itu antaranya lah, dan kemudian kita ada sedikit jamuan ringan lah waktu tengah hari di galeri kapal korek. Tambahnya, sambutan diterima menggalakkan dari pelbagai kaum termasuk dari Kedah, Selangor dan Johor. Menurut pengunjung, cuti digunakan sebaiknya untuk membawa ahli keluarga ke sini selain mempelajari sejarah biji timah negara. Saya pun ambil kesempatan untuk ambil tahu benda-benda ni kerana kita hanya tahu melalui buku saja dahulu. Sekarang kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri, dan terima kasih atas Kementerian Pelancongan membangunkannya balik dan perkenalkan kepada generasi sekarang. Kapal TT5 beroperasi selama 44 tahun sehingga tahun 1982. Ia kemudian dihentikan selepas permintaan industri timah merudum disebabkan kejatuhan harga timah dan kenaikan kos operasi. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya.
Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Legenda bola keranjang Amerika Syarikat Kobe Bryant maut dalam nahas helikopter di California. Helikopter persendirian yang dinaiki Bryant, 41 tahun, dilaporkan terbakar dan terhempas di Bandar Calabasas. Menurut Jabatan Sheriff Los Angeles, nahas turut mengorbankan 8 penumpang lain. Nama mangsa lain bagaimanapun belum didedahkan, namun dipercayai nahas turut mengorbankan anak Bryant, Jana Maria Honor, 13, yang dikenali sebagai Gigi. Terdahulu, media melaporkan 5 termasuk Bryant terkorban dalam nahas itu. Namun pemeriksaan pada senarai penumpang menunjukkan 9 individu berada di dalam pesawat malang itu ketika kejadian. Datuk Bandar Los Angeles Eric Garcetti ketika mengesahkan nahas itu berkata, seluruh bandar bersedih dengan insiden tidak diduga yang meragut nyawa ikon NBA itu. Jana adalah antara 4 anak bintang legenda NBA itu bersama isterinya Vanessa. Bryant dan Jana dilaporkan dalam penerbangan ke sebuah perlawanan yang turut disertai remaja berkenaan apabila pesawat terbabit terhempas. Angka korban akibat wabak novel coronavirus di China meningkat kepada 80 mangsa. Menurut laporan South China Morning Post, pihak berkuasa kesihatan China berkata, kes jangkitan pula 2,744 dengan 769 kes baru dikesan. Bagaimanapun tiada kematian baru disahkan di luar wilayah Hubei yang sebelum ini melaporkan 24 kematian. Sebanyak 29 kes disahkan di luar China membabitkan 10 negara. Jumlah kematian akibat hujan lebat dan banjir di tenggara Brazil meningkat kepada 44 orang. Menurut Pegawai Pertahanan Awam, jumlah mangsa cedera pula adalah seramai 12 orang. Manakala individu hilang berkurangan daripada 25 kepada 19. Identiti mangsa yang maut masih belum dapat dikenal pasti. Menurut sumber rasmi, 17,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing di 58 pekan dan bandar seluruh negeri Minas Gerais, termasuk di ibu negeri Belo Horizonte serta beberapa kawasan lain. Keadaan sama turut menimpa lebih 10,000 penduduk di 2 negeri berhampiran. Hujan lebat itu adalah yang terburuk pernah direkodkan sejak 110 tahun lalu dan semakin berkurangan semalam. Namun, pihak berkuasa menjangkakan risiko untuk kejadian tanah runtuh masih tinggi. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sarawak United nampaknya serius untuk menghadapi saingan Liga Premier musim 2020 apabila sah mendapatkan khidmat bekas pemain kebangsaan Amri Yahya. Kelibat pemain berpengalaman itu dapat dilihat ketika aksi persahabatan menentang Polis Diraja Malaysia PDRM. Amri menjadi tumpuan pihak media ketika Sarawak United turun menentang pasukan Liga Super PDRM dalam aksi persahabatan di Padang Pulapol, Kuala Lumpur. Kelibat Amri yang turut memakai lilitan tangan selaku kapten pasukan jelas memberi isyarat pemain berusia 39 tahun itu akan bersama Sarawak United dan bakal membuat penampilan pertama dalam saingan Liga Premier musim ini. Apapun pernyataan Amri bersama Sarawak United, sememangnya menghangatkan lagi saingan Liga Premier. Selepas pemain berpengalaman itu dikatakan mencuba nasib bersama beberapa pasukan antaranya Perak dan Kelantan. Selain Amri turut memperkuatkan Sarawak United musim ini adalah bekas penyerang Pahang Fauzi Roslan dan pemain muda Selangor Syukri Azman. Pada aksi persahabatan itu, Sarawak United nampak bergelut sebelum tewas 5-0 kepada PDRM. Beralih ke bola sepak Piala FA Inggeris, juara bertahan Manchester City menepati ramalan mara kepusingan kelima selepas cemerlang menyingkirkan Fulham 4-0 di Stadium Etihad. Membariskan sebilangan besar pemain utama di jentera serangan, Manchester City awal-awal lagi sudah menyekat hajat besar Fulham apabila mendahului permainan pada minit ke-8 melalui sepakan penalti Ilkay Gundogan. Sepakan penalti yang turut menyaksikan pemain pertahanan Fulham, Tim Rim, diperintah keluar padang itu nyata memudahkan skuad kendalian Pep Guardiola untuk terus mengasak dan hasilnya Bernardo Silva berjaya mencetak gol kedua Manchester City pada minit ke-19. Kekal 2-0 tamat babak pertama. The Citizens cemerlang menambah 2 lagi gol pada babak kedua menerusi jaringan Gabriel Jesus pada minit ke-72 dan 75. Tiada lagi gol menyusul selepas itu. Manchester City mengesahkan kemarahan kepusingan kelima Piala FA Inggeris hasil kemenangan 4-0 ke atas Fulham.
Di Prenton Park, Manchester United tidak berdepan masalah untuk mengetepikan saingan Tranmere Rovers sekalipun beraksi di permukaan padang yang kurang memuaskan. Tidak seperti Manchester City, The Red Devils lebih garang pada babak pertama apabila meledak 5 gol menerusi jaringan Harry Maguire pada minit ke-10. Diogo Dalot minit ke-13, Jesse Lingard minit ke-16, Phil Jones minit ke-41 dan Anthony Martial minit ke-45. Bersambung babak kedua, Manchester United menambah gol ke-6. Kali ini menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Mason Greenwood pada minit ke-56. Tranmere Rovers cuba bangkit mencari sekurang-kurangnya 1 gol sagu hati. Namun segala usaha yang direncana tetap gagal membolosi gawang Manchester United sehingga tamat masa permainan. Keputusan penuh Tranmere Rovers 0, Manchester United 6. Di Montgomery Waters Meadow, Shrewsbury Town mencipta kejutan terbesar apabila mencatat keputusan seri 2-2 menentang pendahulu Liga Perdana Inggeris Liverpool. Skor pembinaan Jurgen Klopp terlebih dahulu menyingkap gol pembukaan pada minit ke-15 menerusi jaringan Curtis Jones. Kekal 1-0 tamat separuh masa pertama. Aksi selepas rehat lebih rancak apabila Liverpool yang berjaya menjarakkan kedudukan 2-0 melalui gol sendiri Donald Love pada minit ke-46. Dikejutkan dengan 2 gol tuan rumah menerusi sepakan penalti pemain gantian Jason Cummings pada minit ke-65, disusuli gol penyamaan juga dari Cummings pada minit ke-75. Kedudukan 2-2 itu memaksa Klopp memasukkan 3 lagi pemain utama, antaranya Alex Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah dan Roberto Firmino. Namun kebangkitan lewat yang cuba diatur Liverpool tetap gagal menemui penyudah sehingga tamat masa permainan. Keputusan seri itu menyaksikan The Reds terpaksa mengarungi satu lagi aksi pusingan keempat menentang lawan sama di Anfield nanti. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti media sosial dan platform digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Adun Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.